sekarang ada internet, komunikasi melalui Zoom, lalu Streamline, StreamYard, melalui WhatsApp, BP, BIP dan sebagainya. Ini komunikasi ini memang bawa banyak peluang, jadi pada orang yang berniaga pula, mungkin pada ahli-ahli perniagaan. Perniagaan kadang-kadang bukan lagi dalam bentuk face to face tapi menggunakan internet juga. Internet apa yang digunakan? Iaitu mereka menggunakan Zoom ataupun mereka pakai online purchase dan sebagainya. Begitu juga makanan minuman sekarang ni, orang buat melalui pembelian. Dia ada penghantaran dan sebagainya. Secara tak langsung, dulu yang area dulu tak berkembang, area tu dah berkembang. Sekarang ni perkhidmatan servis penghantaran minyak kata setengah bahagian tu peningkatan memang ada. Dan kadang-kadang di zaman ni juga, maka kita tengok kadang-kadang perlunya ada macam insurans, perlunya ada orang kata bentuk-bentuk apa ni cover themselves dan kesihatan dan sebagainya kan. Jadi banyak dalam zaman ni, kalau dulu orang tak rasa penting, zaman ni selalu penting lah. Apa yang saya maksudkan ialah misalnya macam takaful. Takaful pun memerlukan juga. Jadi itu merupakan satu yang beri kesedaran. Dan kalau dulu komunikasi tentang wasiat, orang tak tahu, sekarang ni orang cakap pasal wasiat dan sebagainya. Itu in general. So hari ni kita pun fikir-fikir balik apa yang kita nak cakap pasal komunikasi ke abad 21 ni. Jadi bersama kita ni tuan-tuan dan puan ialah tetamu. Yang ada sekarang ni lah Cik Kusairi. Coach Kusairi daripada Utara Tanah Air. Ada kalau tuan-tuan apa tanya boleh tanyalah, mereka boleh jawab dan saya pun tumpang-tumpang sama. Saya Cik Kusairi. Jalan Coach, ada apa-apa satu yang rasa terpanggil you nak share di abad ke-21 ni? Anything that is ada relationship, hubungan antara berhubung dengan komunikasi yang kita cakap ni. Sila Cik Kusairi. Terima kasih pada Master Coach, tuan-tuan dan perempuan semua. Jadi tajuk komunikasi ni tajuk yang saya rasa ramai yang ada dengar dan kita pun setiap hari bila bercakap, itulah komunikasi lah. Okey. Apa yang terlintas dan di minda saya adalah tentang contohlah, kalau dalam musim-musim COVID, musim PKP ni, kita akan banyak duduk di rumah lah, melainkan orang yang perlu kerja. Tapi saya rasa kalau bekerja pun kebanyakannya dah banyak kena BDR, kerja dari rumah ataupun work from home. Jadi bila challenging work from home ni, ialah macam kita tahu, satunya challenging dengan spouse, dengan pasangan, dengan anak-anak apa semua kan. Jadi benda tu adalah something yang kita nak kena tackle dengan baik lah, especially pada zaman sekarang ni, yang mana contoh kalau waktu sekarang yang anak-anak belajar dalam dengan gadget apa semua. Jadi benda tu dia akan mewujudkan something yang yalah, ada yang terpaksa beli gadget, ada yang kalau tak beli gadget tu terpaksa share. Jadi benda tu kena ada skills yang komunikasi yang berkesan supaya benda tu tak menimbulkan keributan dan kehangatan dalam rumah. Jadi skill ni lah yang mungkin ialah kita terpaksa tambah dan belajar, upgrade diri kita supaya create the crisis dalam rumah tangga kita. Jadi mungkin selepas ni Cikgu Amin, rakan saya, mungkin boleh panjangkan lagi topik ni. Okey. Terima kasih. Tu nampak saya Cikgu Sani dah berkeluar beberapa tajuk yang relevan kita bincang di zaman ni. Tapi kalau kita mengikut keadaan sekarang ni, komunikasi ni memerlukan alat. Alat diperlukan juga. Komputer, tapi yang hebat sekali ni handphone, smartphone ni macam-macam boleh digunakan. Kalau dulu konsep telefon hanyalah guna untuk berkomunikasi. Sekarang ni konsep handphone tu dah berubah. Steve Jobs punya kerja terror, dia berubah konsep. Handphone tu terdapat beberapa. Satu, dia boleh guna untuk hiburan. Kedua, komunikasi. Tiga, untuk pembelajaran. Keempat, untuk banking, kewangan. Kelima, untuk pembelian. Keenam, untuk pembelajaran pun boleh. Dan ketujuh, ada satu lagi. You can become a creator. Boleh peluang jadi creator. Creator menjadi wujudkan sesuatu yang tak ada melalui apps. Bukan? Komunikasi, app. Dia ada mobile apps, berbagai-bagai app. Jadi, bapaknya
Ada juga peluang-peluang tertentu. Kalau kita tumpu perkhidmatan kita, nampak pun ada peluang-peluang. Jadi di sini kalau kita fikir dari segi sudut ni, Cikgu Sani, kita buat luas sikit, banyak peluang ada kita tumpu salah satu. Dan dalam zaman ni juga macam-macam lah. Dalam COVID-19 ni kalau kita tengok, macam-macam. Jadi yang kita lihat sekarang ni, orang belajar pun, budak-budak belajar sekolah pun pakai smartphone, pakai iPad dan sebagainya. Jadi daripada sudut ni, apa yang Cikgu Sani rasa terpanggil? Sesuatu patut kita bagi tumpuan sebagai satu atur cara untuk meningkatkan mungkin dari segi peluang perniagaan ataupun dari segi meningkatkan ilmu ataupun dari segi memperhebatkan ataupun kata memperkukuhkan ukhuwah Islamiah dan sebagainya. Apa yang kamu tiamat at this moment of time, Cikgu Sani? Okay, macam yang kita maklum, sekarang ni kalau pergi ke kedai-kedai gadget ataupun barang-barang peralatan yang komunikasi ni, saya difahamkan lah, mungkin ada di setengah tempat tu sampai dah out of stock. Maksud dia apa? Maksud dia demand tu is very high, menyebabkan sampai tak cukup sebab permintaan terlalu tinggi. Jadi betul lah yang dikatakan oleh Master Coach tadi, ada masa kita terpaksa tolerate lah dengan apa yang ada. So jadi the challenge dengan gadget yang ada ni macam sekarang lah, kalau macam contoh kita dulu, zaman kita dulu mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun dulu yang pada tahun awal 2000 dulu kan, handphone ni satu yang agak eksklusif, agak premier, tak semua orang ada. Dan kalau ada pun kos sangat mahal lah dari segi line, prepaid zaman dulu. Sekarang ni lepas 20 tahun dah, tajuk kita pun era abad 21 ni, memang anak saya yang darjah 1 pun sekarang dah terpaksa diberikan tablet untuk memudahkan belajar online apa semua. Jadi challenge dia adalah untuk nak control lah. Sebab once kita dah bagi untuk tujuan belajar, tapi yalah lepas habis belajar, in between masa tu ada yang nak tengok YouTube, ada yang nak tengok apa, yalah. Jadi challenging dia satu, nak kontrol anak. Yang keduanya dengan yalah dari segi kalau masa, ada research yang kata kalau masa terlalu banyak kita tengok tablet ataupun handphone tu, dia akan beri kesan kepada mata anak-anak, kanak-kanak. Jadi benda tu pun antara challenge lain lah yang ada sekarang ni, yang bukan kalau kita tak kontrol, dia akan berikan kesan yang agak negatif pada anak-anak kita, pada tak perlu tunggu sekolah menengah lah, sekolah rendah. Dan saya rasa sekarang ni kalau saya tengok di luar pun macam terkejut kan, budak yang darjah 1, darjah 3, darjah 5 dah start pakai spek mata. Ada setengah tu spek mata pun dah agak tebal lah sekarang ni. Jadi masa macam jadi itu challenge yang ada, yang saya nampak sekarang, yang perlu kita sebagai dua pak ni nak kena kontrol lah. Okay, alhamdulillah. So daripada situ baru kita yang melihat ada juga plus dan minus dia kan, positif dan negatif dia. Jadi sebagai satu kita, bagi orang biasa yang kita tidak ada banyak orang kata kemampuan daripada mungkin setengah orang tak ada kemampuan nak beli tablet, tak ada kemampuan beli handphone dan sebagainya. Macam mana keadaan tu? Boleh membantu dia orang? Bagaimana? Adakah boleh cara lain untuk membantu dia? Cara mana yang orang ramai boleh bantu dia dari segi komunikasi? Sebab sekolah sekarang ni pun cikgu-cikgu pun guna komputer. Jadi pandangan tu macam mana pendapat you dari sudut ni? Yalah, dia challenge is kalau ada gadget, dia ada pro and cons lah. Ada gadget mudahkan kita sebagai parent, ibu bapa. Kalau tak ada, kalau tak ada, sama ada tak ada langsung ataupun tak cukup, mungkin setengah tempat dia terpaksa readjust masa untuk tengok yang tak live lah. Sepatutnya kita pergi sekolah live dengan cikgu, kita boleh tanya, cikgu tanya faham tak faham. Tapi kalau dah tak ada option tu, mungkin terpaksa guna option yang terpaksa guna handphone ataupun tablet ataupun laptop lah, mak ayah lah. Itu kalau yang terpaksa pergi kerja, terpaksa balik petang ataupun malam baru tengok recording. Itu challenge yang pertama lah. Dan challenge yang kedua, kalau recording
ada kemungkinan anak-anak kita tak dapat nak faham apa benda yang anda ceritakan tu, sebab dia tak dapat two-way communication. Itu antara dari segi komunikasi yang jadi one way, dia keberkesanan tu agak kurang lah bandingkan dengan real. Kalau dia biasa kita pergi kelas, kita dulu kecil-kecil cikgu tanya faham tak faham, faham, ataupun dia jawab tak faham. So kalau macam recording ni dia boleh, tapi nak dapatkan keberkesanan tu it's a bit challenging lah. Jadi itu benda yang kalau nak katakan dari segi limitation of gadget, itu antara benda yang saya nampak. Tapi dah kita nak balance out dengan COVID ni memang quite tough job, sebab nak balance out dengan tak boleh pergi sekolah, lepas tu terpaksa juga belajar. Jadi memang benda tu benda yang bukan mudah, tapi ya terpaksa melatih kita sebagai ibu bapa ni terpaksa sabar lah. Sabar dan yalah kita kena hadapi jugalah sebab dalam keadaan sekarang ni. Itu yang saya nampak. Okey. Jadi kalau ikut daripada segi peluang-peluang untuk meningkatkan perkembangan diri, apa yang nampak zaman sekarang ni? Apa yang patut kita buat? So jadi yang saya nampaklah personal pandangan saya sebagai macam saya ada anak 2 orang, so terpaksa belajar macam mana cara nak improve komunikasi supaya kita sebagai mak ayah lebih faham ialah benda yang kita tak pernah plan akan jadi macam ni, dan kita terpaksa harungi hadapi juga. So terpaksalah kita baca, kalau ada buku kita baca buku lah, kalau tak ada buku terpaksalah cari bahan-bahan tambahan, ataupun mungkin di YouTube ada, kita kena cuba go through juga skill-skill teknik-teknik yang ada supaya benda tu is not alasan untuk kita just let go, tapi kita dapat improve skill komunikasi supaya benda tu kita takkan orang apa, kita cuba juga untuk nak close the gap supaya benda tu dapat juga dilaksanakan, walaupun mungkin tak 100%, tapi at least yang terbaik yang kita dapat cuba untuk apa nama, deliver supaya anak-anak kita ni dapat juga input yang maksimum daripada limitation yang ada. Saya nampak macam tu. Okey, kita nampak ada seorang tetamu nak join ni. Cik Samsul Adlan ni. Macam mana kita nak jemput dia? Seorang lagi. Okey kita jemput dia seorang lagi. Okey, sila. Okey. Kita nak tengok apa pula keinginan dia nak sumbang pada perbincangan kita. Okey, menyentuh tadi, saya dapati di zaman sekarang ni, tajuk komunikasi. Komunikasi di abad 21 ni, oleh sebab dengan adanya gadget tu ni, seseorang yang kreatif di zaman ni insya-Allah ada peluang banyak saya dapati. Misalnya ruang-ruang lingkup dalam bidang keusahawanan. Alright. Mungkin setengah benda pun saya tak mau sebut juga lah. Mungkin orang dah buat dan supaya kita tak mau kata pasaran orang. Tetapi memang terdapat dan wujud pasaran-pasaran yang orang kita kata memberi sesuatu peluang ke anak muda. Saya bagi misalan macam zaman sekarang ni dengan adanya alat-alat internet, because kita communicate worldwide. Sekarang ni komunikasi bukan sekadar dalam negara, antara bangsa pula kan. Kalau daripada sudut tu pula, apa keistimewaan yang ada dengan gadget, peluang-peluang yang ada antara kita dengan luar negara. Kalau kita nak meningkatkan lagi, mungkin dari segi pencarian rezeki, sama ada perniagaan dan bagaimana, adakah peluang-peluang tertentu. Jadi kita ada tetamu kita bersama kita ni ialah Cik Samsul, Coach Samsul. Untuk makluman Cik Samsul, kita ada di sini 2 orang dah coach ni, iaitu coach daripada Utara Tanah Air, daripada Penang sana mari, nasi kandar punya orang. Iaitu Tuan Coach Saini. Dan juga coach orang lagi, coach Cikgu Amin. Tapi dia ada break sekejap. Jadi mungkin Cik Samsul dah dengar apa saya cakap tadi setengahnya, dan hubung dengan peluang-peluang perniagaan di zaman sekarang ni. Kalau nak buat bisnes, bukan saja sekadar komunikasi untuk sekadar apa orang kata lokal, tapi global. Apa yang Cik Samsul nampak, Cik Samsul? Sila. Boleh sharekan. Okay, Assalamualaikum. Minta maaf saya lewat tadi, ada online kelas tadi. Bila bercakap tentang peluang global kan, masa saya bersama usahawan-usahawan tadi, sama-sama belajar lah sebenarnya. Seorang usahawan yang ada satu perniagaan di China. Kalau dekat sini kita boleh tengok
masa pandemik ni banyak perniagaan yang jatuh, performance jatuh. Tapi dalam masa yang sama juga ada tempat-tempat segmen-segmen yang bisnes makin naik. Basically yang dia punya melibatkan kurang in terms of logistik tu. Kan, in terms of logistik, dan memang ada keperluan yang tinggi. Jadi yang bentuk-bentuk keperluan ni dia punya survival dia tinggi lah dalam waktu-waktu macam ni. Yang dalam bentuk-bentuk macam kemahuan macam spa ke contoh kan. Yang ini dia agak terjejas. Bukan agak terjejas, memang sangat terjejas. Even bisnes makan pun. Tapi kadang-kadang dia terjejas tu bukan disebabkan produk tu, disebabkan model bisnes tu. Kan? Perubahan terhadap model bisnes tu. Tweak sikit, then dia boleh shoot balik lah. Okey, daripada sudut perkembangan yang you cakap tadi, perubahan-perubahan tu, dengan keadaan komunikasi sistem kita sekarang ni macam mana? Sebab walaupun tak boleh keluar, kita ada zaman komunikasi ke-21 ni, macam-macam ada marketing. Seorang kata, kalau dulu orang buat kerja mungkin 8 jam, sekarang ni orang kerja 24 jam. Maksud dia gunakan algoritma, dia gunakan AI, dia gunakan disruptive technology, dia gunakan industri IR 4.4 dan sebagainya. Daripada sudut tu, bagaimana kalau kita nak ambil dalam bentuk we try to take advantage of that facility that we have to overcome the situation that we are facing now. Anything that you rasa ada peluang untuk kita cari sebagai usaha nak mempertingkatkan communication, terutamanya kalau through online ni memang jadi semakin ketara, semakin perlu, semakin signifikan. Bila melibatkan jarak-jarak yang jauh ni, in terms of empowerment tu jadi semakin tinggi. Keperluan dia. Sebab tak nampak. Dan apa yang dikira ialah hasil kerja tu sebenarnya. Jadi bagi yang perform, kalau in terms of internal process tu, founder tu perlu lihat hasil kerja. Maksudnya staff tu dia bukan sekadar datang saja. Maksudnya dia perlu tunjukkan betul-betul hasil kerja tu. Kan? Sebab dia dengan majikan tu dia tak jauh. Right? In terms of pelanggan ni dia yang penting barang sampai, servis dapat. Yang bertukar kat situ ialah medium penghantaran. In terms of engagement memang kena tinggi lah. Kan macam mana tu engage the customer dengan client tu. Itu yang akan membuatkan pelanggan stay, customer retention, dan semakin berkembang daripada situ. Ya. Sekarang ni Coach ni kita cakap berapa minit dah sekarang ni? Kita tengok berapa lama kita cakap live ni. Boleh check berapa minit lah. You boleh check lah. Saya dah hampir setengah jam lah kot. Okey, setengah jam. Jadi kita boleh cakap lagi 5 minit. Lepas tu kita closing kan. Okey ni. Baru-baru ni saya ada cakap pasal orang kata empowerment, right? Iaitu dia ada 4 suasana. Satu, kita kena tahu the bigger picture. So sekarang ni kita melihat the bigger picture zaman COVID ni, communication merupakan salah satu elemen terpenting dalam marketing dan sebagainya. Yang kedua, making decision based pembelajaran kita ada. So apa saja ilmu yang kita ada dulu sekarang ni nampak kita kena tingkatkan lagi. Kita walaupun boleh pakai lagi, tapi dengan keadaan dan fasiliti yang wujud sekarang ni menyebab terpanggil untuk kita nak mencari jalan untuk meningkatkan lagi perniagaan kita dan sebagainya. Jadi meningkatkan pelajaran dan sebagainya. Maka di sini juga timbulnya keperluan untuk menggunakan konsultan, coach dan trainer. Apa peluang-peluang tu masih wujud lagi? Apakah yang ada keistimewaan dalam peluang tu di zaman ni? So kita boleh buat training antarabangsa. You boleh dengar dalam YouTube macam-macam ada. Jadi kalau dalam studio tu, kalau kita nak implement di Malaysia, apa yang kita peluang boleh buat? Anything nampak? Tapi bagi saya, zaman sekarang ni lah sepatutnya kita kena tingkatkan lagi pembelajaran.
mencari peluang-peluang baru. Right? Nak pentingkan pelajaran tu, belajar tak boleh belajar macam dulu lagi dah. Right? Maksud dia, kadang-kadang tu orang tu dia nak berniaga, dia boleh belajar tapi dia memerlukan coach nak bantu dia. Perlunya seorang coach. Baru dia rasa keinginan nak belajar. Lepas coach membuka minda supaya dia berfikir dengan tersendirinya. Jadi itu salah satu yang saya nampak memang banyak luas. Sebab kalau kita learn, unlearn and relearn benda ni tak berputus-putus. Berpanjangan. So macam mana pendapat Coach Saini? Kadang sekarang ni mungkin ada orang semua badan overweight. Kita tak tahu apa dia nak buat. Mereka exercise. Okay, tapi exercise dalam rumah tak sama lah exercise di luar rumah. Jadi apa cara-cara lain? Jadi alat komunikasi itu ada. Apa pandangan Coach Saini? Pandangan saya nampak macam coach beritahu tadi, master coach beritahu, ada benda yang kita buat tapi mungkin dengan tanpa ilmu lah. Contoh kalau dalam case tadi tu kita nak turunkan berat badan, biasanya orang turunkan berat badan dia akan tak makan nasi, dia akan tak makan breakfast pagi, dia akan banyakkan jogging, benda-benda yang okey, mungkin dia rasa dia buat macam tu, dia buat eksperimen, okey boleh, dan benda tu mungkin berjaya ataupun mungkin tak berjaya lah. Macam contoh dia, kalau orang dengan certain berat tertentu, dia still kena makan, contoh, okey, adakah dengan tak makan sarapan pagi tu dia dapat turunkan berat badan? Tapi kalau dia belajar, pagi kita dah puasa daripada malam sampai siang. So pagi itu sepatutnya kita breakfast lah. Okay, jadi apabila kita breakfast, jadi badan tu stable lah dari segi insulin, hormon insulin, all those things. Tapi apabila kita tak makan, so dia akan dia panggil apa tu? Brunch kita cantum breakfast dengan lunch. Apabila kita makan tu dah agak lewat. So dia jadi spike dari segi insulin. So benda-benda macam itulah contoh. Ataupun tengah hari tak makan nasi. Dengan harapan tak makan nasi itu dapat turunkan berat badan. Pun something yang rasanya macam mana cakap mungkin cara pemahaman tu lah. Jadi apabila kita tak makan nasi, kita suffer, rasa lapar sangat. Kalau lapar sangat, kita kat situ kita akan makan benda yang kita nampak nasi tu besar, banyak. That's why kita ambil benda yang kecil. Contoh dia coklat, contoh dia kuih-kuih. Whereas kalau kita faham, kuih ke apa ke tu lagi tinggi dari segi kalori apa semua tu. Tu saya dah. Jadi berbalik pada ni, point dia adalah perlunya kita masuk kelas, adanya coaching, adanya mentor untuk bantu supaya kita buat tu benda yang betul atas ilmu, bukan sebab kita buat eksperimen. Oh, tak makan nasi sebab macam ni. Macam tu. Okey. Terima kasih. Berbalik tadi. Terima kasih. Alright, bagi yang baru masuk dengar ni, kita pun dah 3 minit cakap. Kita cakap dia ada berhubung komunikasi teknik, komunikasi di abad ke-21. Yang mana kita telah menyentuh tentang gadget, kita menyentuh tentang peluang-peluang perniagaan, kita menyentuh tentang kesihatan, exercise, mengurangkan berat badan, dan juga new technique of learning. Alright, orang belajar sekarang ini banyak macam cara boleh belajar, alright, dengan hasilnya alat-alat komunikasi yang terkini. Jadi bersama-sama kita pula ini ada seorang coach, alright, seorang coach yang terkenal yang ni daripada Negeri Sembilan. Kalau tadi daripada Penang, wakil daripada Penang, dan tadi Cik Samsul daripada Kuala Lumpur wilayah, dan juga kita Pok Mai daripada Negeri Sembilan ni, Cikgu Amin. Jadi Cikgu Amin, apa pendapat Cikgu Amin dalam sudut overall view? Kita dah menyentuh banyak lah. Mungkin Cik Amin boleh bagi sentuhan-sentuhan tertentu. Sila. Sementara tu siapa-siapa yang hadir ni, sebab kita tak dapat melihat, tolong tulis sikit soalan apa-apa supaya Cik Amin boleh cerita dan sebagainya. Sila Cik Amin, what come to your mind when we talk about di abad ke-21 ni, dalam zaman COVID-19 ni, bagaimana komunikasi terkini? Okey, terima kasih Master Coach Dr. Syakir. Kepada rakan-rakan Facebook, tahniah kerana tuan-tuan dapat mengikuti perbincangan yang saya kira penting kepada kita semua, khususnya berkaitan komunikasi, Doktor. Ya. Okey, pada pandangan saya untuk dari segi ibu bapa,
sebab saya pun seorang guru, PDPR pada saya, kalau komunikasi di segi PDPR ni khususnya pada guru macam saya sebagai guru lama, dan juga saya juga seorang yang mengeluarkan guru. Saya seorang pensyarah maktab ITC. Jadi saya dapati PDPR ini ialah sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dialami oleh kami dulu. Ya. Dan juga tidak pernah dialami oleh even pelajar-pelajar sekarang. Dia semua orang sedang mengalami sesuatu yang baru di zaman VUCA ni kan. Jadi perkara yang paling penting dalam menepani situasi sekarang ni ialah tak ada cara jalan singkat, iaitu melalui ilmu lah yang saya nampak. Jadi guru kena tingkatkan ilmu, pelajar juga, ibu bapa, masyarakat semua kena, kalau ingin buat perubahan, mahu tak mahu, boleh tidak, mesti dengan ilmu. Itu pada pandangan saya lah. Jadi guru sekarang ni kalau kita lihat Kementerian Pelajaran pun sedang berusaha untuk membantu guru bagaimana nak menjalankan PDPR. Dan saya percaya bila melibatkan PDPR, ibu bapa juga dia pun still kena berubah juga. Bukan kata guru saja, ibu bapa juga kena berubah. Bahawa sekarang ni sudah PDPR, maka proses mereka membantu anak di rumah juga perlu, perhatian tu perlu ditingkatkan. Dan mereka juga kena tingkat juga diri mereka dengan ilmu dan juga apa sahaja persekitaran yang perlu membantu anak-anak di rumah. Itu ibu bapa lah. Kemudian dari segi disebut tadi tentang, saya tengok coach Pak Haji Usai ni tadi cerita pasal penurunan berat badan pun dia tidak lari daripada proses ilmu juga. Kalau nak turun berat badan contohnya, sekurang-kurangnya teori kata 80% pemakanan dan 20% exercise. Jadi ini juga perlukan dengan ilmu dan coach juga. Kena coach juga. Sebab kalau tanpa coach yang membantu, nanti dia tak ada peningkatan ataupun kalau segi pengurangan berat badan tu tak mungkin benda berlaku. Sebab mesti tahu dia punya bermana titik mula dan ke mana nak pergi. Itu akan dibawa oleh coach, saya percaya. Itulah. Kemudian dari segi komunikasi rumah tangga juga, saya kira itu pun yang berlaku sekarang ni pun tidak pernah berlaku dulu kan. Duduk 2 minggu, 3 minggu. Mula-mula asalnya 2 minggu bersambung 2 minggu, bersambung 2 minggu. Dah tak sedar kita dah setahun lebih dah alami situasi PKP ni kan. Jadi komunikasi tu sendiri pun kena ditingkatkan, kena orang kata perlu berubah, kena berubahlah kalau kita nak sesuatu yang lebih baik. Seperti kata kalau kita gunakan cara yang sama untuk selesaikan masalah yang baru, dah tentulah kita tak akan dapat selesaikan. Saya nampak begitu, Masa Coach. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Okay, very good point yang dibawa oleh Coach Cikgu Amin dari Seremban. Hebat, alhamdulillah. Rupanya daripada sini baru tahu rupanya keadaan sekarang kita mesti improve komunikasi. Masih perlu dikomunikasikan, Amin. Maksudnya kita kena mengetahui banyak benda ruang lingkup yang perlu kita kaji dan mempertingkatkan lagi selain pada pendidikan. Sedangkan diri kita sendiri pun kita kena improve komunikasi. Jadi cikgu ada sebut tadi bahawa maka di sinilah kadang-kadang kita mesti ada dalam satu suasana. Macam kita buat sekarang, ruang lingkup memberi peluang untuk kita berfikir dengan keadaan keselesaan yang cukup, mencari jalan, idea macam mana nak mempertingkatkan. Tadi kita cakap saya guide jet dengan budak-budak belajar. Kita cakap peranan guru, kita fikir cara-cara pembelajaran di peringkat universiti dan sebagainya. Perubahan memang banyak. Jadi soalan yang paling penting, we first must improve people around us first, dia punya komunikasi. Macam Cikgu Amin kata, komunikasi rumah tangga pun perlu ditingkatkan, Cikgu. Ya, betul. Betul. Jadi itu the first, that is the cheese that we should do. Jadi berkemungkinan macam cikgu kata, tengok muka yang sama setiap hari tak pergi mana rumah, nak sembang benda pun. Jadi kalau kita ada perfikiran yang luas, kita tak tepu perbincangan. Tapi kita tidak, kalau kita kurang ada pemikiran yang luas, kita tumpu kepada satu hal lah, mungkin jadi benda-benda yang positif dan negatif kita tak tahu, pertengkaran dan sebagainya kan. Jadi kita terpaksa all the time alert nak mempertingkatkan komunikasi. Dari sudut ni, kalau kita jumpa, kita tanya pada coach kita iaitu former lecturer juga, Cik Samsul, seorang engineer.
Jadi apa yang Cik Samsul kata keperluan yang perlu kita sebagai orang biasa, macam kita coach ni, apa yang perlu kita bantu? Okey. Dia coach ni tidak memberikan jawapan yang tertentu lah. Bila klien berjumpa, mereka akan menceritakan tentang konteks mereka masing-masing. Ya. Daripada situlah coach perlu boleh bantu melihat di manakah focus of attention klien tu. Sebab boleh jadi lain klien, lain dia punya fokus dia, lain isu kan. Jadi bila klien memulakan isu tu, daripada situlah coach bantu buka minda klien tu, buka minda usahawan tu, supaya dia nampak di manakah elemen-elemen yang perlu difokuskan bagi sudut pandang dia. Dia punya hubung kait setiap elemen yang dilihat dan juga membuka pandangan-pandangan baru kan. Daripada situ dia nampak proses dan juga transformasi lah yang berlaku. Okey. Saya ingat bantu. Saya tak dengar Putri. Ya, Cik Samsul. Ya, boleh ke? Oh, daripada tadi tak dengar? Alah boleh lah, tadi last sekali. Okey, apa ni, basically coach dia tak bagi jawapan kepada klien. Tapi apa yang coach boleh bantu untuk usahawan dan orang yang berjumpa dengan coach ni ialah membuka minda usahawan berkenaan. Okey, orang-orang yang berkenaan untuk dia melihat keutamaan perkara yang difikirkan. Ada kalanya banyak benda yang difikir tapi keutamaan dia tak nampak. Jadi dari situ coach boleh membantu melihat keutamaan mana yang lebih penting yang untuk diatasi pada waktu itu. Dan dalam masa yang sama coach boleh membantu klien ni supaya dia nampak ruang-ruang baru kan, solution baru daripada apa yang dilihat tadi itu. Dia punya hubung kait dia melalui proses tertentu yang dilihat atas kapasiti. Jadi coach membantu daripada sudut itulah maksudnya. Okey. Kan? Itu yang saya. Okey, terima kasih. Okey, sekarang ni saya tengok line pun dah putih-putih. Line di Negeri Sembilan kita, Cik Amin pun putus. Line daripada Cik Samsul pun dah putus-putus. Jika sekiranya ada soalan apa-apa, sila kemukakan. Saya ingat sekarang ni kita mungkin nak stop, tapi saya tengok ada respon daripada kita punya Facebook. Okey, yang ni tulis oleh Coach Ahmad Kamil. Dia kata, my sharing is that developing internal communication should be done first. Okey, memang betul lah. Seperti yang saya cakap ni, hubungan kita rumah tangga, suami isteri, keluarga, anak, pinak dan sebagainya. Daripada sudut tu, maka pembetulan atau kebaikan komunikasi, meningkatkan komunikasi dalaman di rumah, sehingga kita meningkatkan komunikasi surrounding kita kepada publik, kepada masyarakat dan seluruh negara. Dengan berlaku perkembangan komunikasi yang baik, maka mudah kita pergi jalan yang terbaik untuk meningkatkan apa yang kita lalui sekarang. Okey, sebagai penutup, anybody want to say anything sebagai penutupan? Topik kita cakap ni, Haji Kusani mungkin tak masuk dah. Ada yang want to say anything, Cikgu Amin? Sebagai penutup isu kita cakap tadi, kalau cikgu boleh dengar, kita menyentuh banyak area. Yang last kali yang disentuh oleh Cik Ahmad Kamil, dia tulis di Facebook, my sharing is that developing internal communication. Macam kita cakap, perbincangan rumah tangga, keluarga dan sebagainya. Jadi last kali closing, cikgu tolong bagi sikit apa cikgu nak cakap sebelum penutupan ni, sebagai penutupan. You punya tu tak clear. Unmute. Okey, terima kasih doktor. Pada saya bila sebut perbincangan tentang komunikasi ni, kita kata komunikasi bukan setakat bila kata komunikasi bukan setakat sehala, dua hala, malah berhala-hala, multi-hala kan, pelbagai hala. Jadi dengan kata lain, dia perlukan
memang perlukan bukan setakat melalui YouTube, bukan melalui buku, bukan setakat melalui buku. Saya percaya konsep belajar berguru ataupun melalui mentor ni saya rasa tu di antara yang terbaik lah. Khususnya kalau disentuh tadi konsep bisnes, bagaimana nak meningkatkan bisnes atau situasi menghadapi situasi bisnes sekarang atau bidang rumah tangga ataupun dari segi sebagai guru juga atau sebagai apa saja saya kira memerlukan mentor. Saya percaya sistem apa yang kita matlamatkan apa saja yang kita hendak, saya percaya perlukan pada mentor. Jadi carilah guru yang terbaik yang dipercayai, yang boleh membimbing kita, yang boleh memberi kita cilik akal ataupun membantu kita meningkatkan ke satu tahap yang lebih baik lagi lah. Okey. InsyaAllah. Itu daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih lah kepada semua yang kita punya panel ni. Tengoklah kalau petang ni, kalau cikgu pun boleh kemampuan, saya akan sambung balik topik kita ni pada pukul 5.20 atau 5.30. Cik Samsul, so you can, I welcome dan Cikgu Haji Khosani. Jadi kita bersama kita tuan-tuan dan puan, kita akan akhir perbincangan ni. Kita terdapat 4 orang peserta ni, panel 1 daripada utara, daripada Pulau Pinang iaitu Haji Khosani, dan juga daripada Kuala Lumpur iaitu Coach Samsul, dan juga daripada Negeri Sembilan, ya, Cikgu Amin, orang terkenal, NLP Coach. Dan saya sekadar membuka minda, kita berbincang dan kita menyentuh banyak area. InsyaAllah petang ni tuan-tuan dan puan, kita akan sentuh more specific on communication. Cukup luas tuan-tuan dan puan. Apakah komunikasi dalam abad ke-21, especially dalam era sosial ni. Banyak perubahan yang berlaku. Apa yang perlu kita lakukan sebagai manusia biasa? Kita katakan leaders, non-leaders. Seorang pemimpin yang bukan seorang pemimpin tetapi dia berkemampuan memimpin at dia punya lowest level dalam pembangunan komunikasi. Ini saya ucapkan pada panel kita, ucapan terima kasih. Kita jumpa lagi 5.20 kepada tuan-tuan dan puan-puan. Harap share kita punya YouTube. Kita jumpa lagi petang ni. 5.20 atau 5.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.